لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا أكرم الأكرمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita meneruskan kelas kita yang ke-68 daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadis yang berbunyi wa an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakran faqadimat alaihi ibilun min as-sadaqah فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل فكره فقال لا أجد إلا خيارا قال أعطه إياه. خيارا رباعية، خيارا ada رباعية. فقال لا أجد إلا خيارا mengikut satu naskah خيارا رباعيا. Raba'iyan ada tambahan khiyaran raba'iyan. Ra ba alif ain ya alif. Qala a'tihi iyyah fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Rawahu Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Rafi' radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan daripada Abu Rafi' radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang seekor unta muda dari seorang lelaki. Kemudian datanglah unta zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dihutangnya dari lelaki itu. Ketika Abu Rafi' melaporkan, namun aku tidak memperolehinya kecuali hanya unta-unta pilihan yang dewasa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bayarkan unta itu kepadanya, kerana sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan hadis sahih berkaitan dengan kita pinjam binatang. Pinjam binatang untuk kita pulang dengan binatang yang sama. Kisah ni Nabi dipinjam unta muda dengan seorang lelaki. Pinjam bila boleh bayar? Bila datangnya harta-harta sedekah. Kebetulan bila sampai waktu pengumpulan zakat, di antara zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat, oleh sahabat-sahabat ketika itu unta. Dan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam beli, mengikut riwayat yang lain, Nabi beli unta. Nabi perintahkan Abu Rafi' untuk mencari unta-unta untuk dibeli sebagai bayaran kepada unta yang dia pinjam. Nabi beli unta, Nabi pinjam dulu unta, seekor unta yang muda. Kemudian Nabi suruh Abu Rafi' beli seekor unta untuk nak ganti unta yang Nabi pernah pinjam daripada seorang lelaki. Tiba-tiba Abu Rafi' kata tak ada. Unta yang serupa tak ada. Cuma ada unta yang lebih tua, lebih dewasa. Maknanya unta muda, anak unta tu tak berapa nak ada, hak kecil gitu. Ada hak besar sikit. Lalu Nabi SAW menyatakan bahawa sebaik-baik manusia adalah orang yang sebaik-baik menunaikan hutang dalam keadaan yang lebih baik. Daripada hadis ini ada
perkara yang mungkin tersilap kita faham kalau kita baca sepintas lalu. Apa mungkin kita silap? Mungkin kita silap faham, kita menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima apa? Zakat. Kerana Nabi tengok dia sepintas lalu hadis ni, bila datang unta-unta daripada unta-unta zakat, mana sampai unta-unta zakat, Nabi suruh Abu Rafi' pergi ambil unta tersebut untuk nak bayar hutang Rasulullah. Seolah-olah ada bahagian Nabi daripada zakat. Tetapi di sana ada hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan zakat. Kerana zakat ni dikatakan ausakhun nas, iaitu kotoran, lebihan-lebihan daripada manusia. Jadi Nabi, oleh kerana sifat dia seorang Nabi, dia tidak layak menerima zakat. Apatah lagi Nabi, dia ada bahagian dia dalam harta rampasan perang. 1/5 daripada harta rampasan perang, dia tak layak menerima zakat. Jadi jangan kita faham secara zahir hadis ni bahawa Nabi ambil unta zakat untuk bayar hutang. Kerana walaupun zahir begitu, dan kerana apa? Kerana dilihat dalam riwayat-riwayat yang lain, ada menyatakan, di antaranya riwayat Bukhari dan Muslim sendiri menyatakan bahawa ishtaruhu fa'atuhu iyyah. Kamu belilah unta daripada unta-unta zakat tersebut, lalu kamu boleh bagikan kepada tuan yang aku berhutang dulu. Jadi bila datang unta zakat, bila dah sampai, dah dikumpulkan unta-unta zakat, jadi Nabi mengagihkan kepada sahabat-sahabat yang layak menerima zakat. Orang ni dapat banyak ni, orang ni dapat banyak ni. Jadi Nabi suruh tengok, kamu tengoklah di kalangan ramai-ramai orang yang dapat zakat tu, hak mana unta hak yang boleh kita beli. Boleh kita beli untuk aku bayar hutang, kerana aku pernah berhutang seekor unta dengan seorang sahabat. Jadi Abu Rafi' diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Rafi' cek hak yang dapat unta tu, mereka tak ada unta yang sama. Ada unta hak yang lebih besar. Bila lebih besar, dia sudah pastilah nilaian dia lebih tinggi. Jadi Nabi kata tak apalah, hak yang besar pun kita bagi, bayar lebih baik. Pengajaran hadis ini, daripada hadis ni kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah suruh, mereka berlomba-lomba untuk berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kita lihat bagaimana hadis-hadis Nabi dan lebih-lebih lagi ayat-ayat Al-Quranul Karim kebiasaannya menggunakan uslub yang ringkas. Cerita dia ringkas. Dia tak cerita detail satu, tapi ringkas. Jadi dapat difahami mengikut riwayat-riwayat yang banyak. Ikut riwayat ni begini. Jadi dapat difahami bahawa harta zakat tersebut Nabi agihkan kepada sahabat-sahabat yang layak menerima. Kemudian Abu Rafi' baru beli unta tersebut untuk dia jadi wakil kepada Rasulullah membeli unta tersebut, dan juga dibayar, dijadikan sebagai bayaran kepada unta yang pernah dipinjam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok riwayat ni, riwayat Imam Muslim ni tak cerita bahawa Nabi beli. Jadi kita tengok riwayat-riwayat yang lain ada menyatakan bahawa Nabi beli. Sebab itulah dalam memahami hadis sebagaimana yang kita biasa sebut, kita tak boleh nak lihat hanya kepada satu hadis sahaja, tetapi kena cek belaka hadis-hadis, barulah kita boleh membuat kesimpulan pengajaran daripada hadis. Kalau kita tak mampu nak buat begitu, padanlah kita ikut syarahan-syarahan ulama. Macam saya ni memang tak mampu nak cek satu hadis yang berkaitan dengan ni, tetapi kita dah ada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama sebagai syarahan kepada hadis-hadis ni. Di situlah kita dapat kefahaman yang sebenar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pengajaran hadis ni juga bahawa boleh kita pinjam ataupun berhutang binatang. Aku pinjam lu seekor untamu, tahun depan aku bayar untamu dengan unta yang lain. Boleh.
Kerana Nabi SAW melakukannya. Dan juga pengajaran hadis ni, apa dia? Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a. Sebaik-baik manusia orang yang menunaikan hutang dalam keadaan terbaik. Kita berhutang dengan orang RM10. Oleh kerana kita mengenangkan jasa beliau telah membantu kita, kita bayar lebih sikit. Bayar RM15. Ni dinamakan ahsanuhum qada'. Tidak dikatakan riba dalam isu ni. Yang dikatakan riba, tuan hutang menetap. Okey, mu nak pinjam dengan aku RM10, mesti bayar RM15. Itu baru dikira riba. Tapi kalau waktu pembayaran, walaupun kita pinjam RM10, kita boleh bayar RM10, tak jadi masalah. Tetapi untuk kita meraihkan ataupun kita menghargai bantuan dia, bantuan orang yang memberi hutang kepada kita, kita bayar lebih. Sama ada lebih tersebut dalam jenis yang sama, duit contohnya RM10 ataupun RM1000, kita bayar RM1100, duit sama duit. Ataupun kita bagi sedikit hadiah yang lain, bagi ke plekat selai ke, bagi apa ke, itu dinamakan ahsanuhum qada'an. Tapi kalaulah ditentukan oleh tuan punya, orang yang memberi hutang, mu nak pinjam dengan aku RM1000 boleh, syaratnya mesti bayar RM1200. Itu dinamakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu dinamakan riba, sebagaimana yang kita akan bincangkan hadis yang selepas daripada ni. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Rawahu al-Harith bin Abi Usamah wa isnaduhu saqit. Ali radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap pemberian hutang yang menarik keuntungan adalah perbuatan riba. Hadis riwayat Al-Harith bin Abi Usamah, namun sanadnya tidak boleh digunakan. Sakit ni gugur. Sanad dia gugur, sanad dia lemah sangat. Ni istilah yang digunakan oleh ulama hadis bila sebut isnaduhu saqit. Sakit ni makna gugur. Sanad yang terlalu lemah. Sakit maknanya terlalu lemah. Sebab itulah diterjemahkan sini sanadnya tidak boleh digunakan. Maknanya bukan setakat dhaif hadis ni, bukan setakat lemah sanad ni, tetapi terlalu lemah. Kenapa terlalu lemah? Kerana sebagaimana yang kita tahu, hadis dikira sanad yang terlalu lemah apabila ada salah seorang perawinya, seorang yang sangat-sangat dipertikaikan. Pertikaian terhadap perawi tersebut bukannya sedikit. Sebagai contoh, hadis ni diriwayatkan melalui seorang yang bernama Sawar bin Mus'ab Al-Hamdani. Sawar bin Mus'ab ni, Imam Ahmad menyatakan bahawa beliau seorang yang matrukul hadis. Hadis dia jangan pakai, tolak. Bukan kata dia ni lemah. Kalau istilah ulama hadis kata orang ni lemah, orang ni lemah, orang ni lemah, tu lain. Lemah mungkin ingatan, lemah mungkin kerana dia tak berapa nak adil. Tapi matrukul hadis, orang ni tinggal. Mana berat, isu dia berat, matruk, tinggal. Bahkan Imam Bukhari pula mengatakan munkarul hadis, beliau ni seorang yang munkar. Maknanya kenyataan dia munkar. Maknanya bawa hadis ni beratlah kalau dia bawa hadis. Jadi ini menunjukkan bahawa sanad hadis ni merupakan sanad yang sangat lemah. Tetapi kita lihat walahu syahidun dha'ifun an Fadalah bin Ubaidin indal Baihaqi. Hadis ini mempunyai bukti, bukan bukti sini, penguat. Bukti yang menguatkan, syahid. Betul lah, kalau sebut bukti saja kurang tepat, tapi bukti yang menguatkan. Ada penguat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi melalui Fadalah bin Ubaid, bukan hadis Sayyidina Ali. Akan tetapi predikatnya lemah. Syahidun, penguat dia pun lemah juga. Hadis ni dah tersangat lemah. Ada sokongan dia pun tak kuat juga. Ibarat kata kalau rumah tiang dah nak patah, lepas tu nak sokong dia kayu 2-3,
Kayu 2-3 lemah juga. Tak kuat nak menyokong tiang rumah kayu 2-3. Tu. Kita lihat pula wa akharu mauqufun an Abdullah bin Salam inda al-Bukhari. Dan ada riwayat yang lain, ada penguat yang lain yang menguatkannya, iaitu hadis riwayat Bukhari dengan lafaz yang mauquf daripada hanya sampai kepada Abdullah bin Salam. Dalam Bukhari, walaupun riwayat Bukhari ini riwayat yang kuat, tetapi tidak merupakan kenyataan daripada Rasulullah. Bila disebut mauquf ke atas Abdullah bin Salam, maknanya kenyataan ini adalah kenyataan sahabat, bukannya hadis Nabi. Jadi yang kita rasa lega ataupun yang kita rasa hati kita lebih cenderung, iaitu apa yang dinyatakan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari kata ini kenyataan Abdullah bin Salam, bukannya hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut mauquf, maknanya kenyataan daripada sahabat. Kenyataan daripada sahabat. Kalau kenyataan tabi'in dipanggil apa? Wa ma udhifa lin nabil marfu'u. Yang apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dinamakan marfu'. Wa ma li tabi'in wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Hadis yang disandarkan kepada tabi'i dinamakan hadis maqtu'. Wa ma udhifa ila apa sambungan dia? Apa-apa yang disandarkan kepada sahabat fahuwa mauqufun zukin, dia dikenali sebagai mauquf. Ingat 3 istilah tu. Hadis yang merupakan kenyataan Nabi dinamakan marfu'. Hadis marfu'. Kenyataan sahabat dinamakan mauquf. Hadis mauquf. Ulama menggunakan istilah hadis juga. Bila sebut hadis ni hadis mauquf, tahulah kita itu kenyataan daripada sahabat. Hadis maqtu', guna istilah hadis juga. Ataupun di setengah kadang-kadang kita jumpa penggunaan asar maqtu'. Ini kenyataan daripada tabi'in. Sebagaimana Hasan al-Basri, Tawus bin Kisan al-Yamani, Atha bin Abi Rabah, kenyataan-kenyataan mereka ni dinamakan hadis maqtu'. Jadi hadis ni yang kita kira kuat dari sudut sanadnya adalah hadis mauquf yang merupakan kenyataan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala an. Siapa dia Abdullah bin Salam ni? Habrun min ahbar al-Yahud. Salah seorang daripada kana habran min ahbar al-Yahud. Sebelum daripada dia memeluk Islam, dia salah seorang pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, saya sebut sedikit kisah dia. Dia memeluk Islam. Setelah dia memeluk Islam, dia tidak isytihar dengan kaum-kaum dia. Tak bagi tahu lagi aku memeluk Islam. Jadi dia tanya Rasulullah, macam mana kita nak buat ni? Akhirnya dia menyuruh dulu. Rasulullah tanya puak-puak Yahudi, apa pandangan kamu terhadap Abdullah bin Salam? Dia kata apa? Gege Yahudi kata dialah yang paling baik di kalangan kami, yang paling alim di kalangan kami, yang paling itu paling. Nabi kata, macam mana kalau dia memeluk Islam? Tak mungkin Abdullah bin Salam memeluk Islam. Begini. Dia kata tak mungkin belaka. Mustahil lah, macam-macam. Lalu ketika tu Abdullah bin Salam keluar mengucap 2 kalimah syahadah. Isytihar. Sebelum tu dia dah mengucap dah. Tapi dia isytihar depan puak-puak dia Yahudi yang meletakkan dia ni sebagai orang yang paling alim di kalangan mereka. Lalu bila dia isytihar, dia memeluk Islam. Apa kenyataan Yahudi? Yahudi kata dia paling jahat di kalangan kami, paling tak pakai di kalangan kami, paling khianat di kalangan kami. Semua benda-benda yang buruk dilemparkan kepada Abdullah bin Salam. Jadi itulah Rasulullah nak tunjuk kepada kita bahawa itulah perangai Yahudi. Perangai Yahudi tak kena dengan kehendak dia, walaupun orang yang pada asalnya memang dia percaya itulah orang yang dianggap paling alim kitab yang terdahulu. Kitab Taurah yang paling alim, yang tahu sifat-sifat Nabi akhir zaman. Sepatutnya hak yang paling alim bila memeluk Islam,
Kerana dia lebih tahu tentang sifat-sifat akhir zaman berbanding dengan Yahudi-Yahudi lain. Yahudi lain ikutlah. Itu kita fikir dari segi logik. Tetapi walakinnallaha yahdi man yasha. Bab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Jadi berkaitan dengan hadis ni. Sebab itulah walaupun dia terlalu sangat dhaif, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Walaupun kenyataan ini kalau kita sandarkan kepada Rasulullah, dia merupakan hadis yang tersangat lemah. Tapi Ibn Hajar dibawa juga dalam kitab kita ni. Kerana apa? Kerana ada sokongan-sokongan daripada asar-asar sahabat. Banyak kenyataan-kenyataan daripada sahabat yang menyokong kenyataan ini. Walaupun kita nak katakan dia hadis Rasulullah, tidak tepat. Tak tepat kita nak menyandarkan kepada Rasulullah. Dan Ibn Hajar sendiri menyatakan bahawa isnaduhu saqit. Sanad yang menyandarkan kepada Rasulullah daripada Sayyidina Ali ni ada di kalangan perawi dia sebagaimana yang kita tahu, yang saya sebut tadi, Sawar bin Mus'ab Al-Hamdani, seorang yang tersangat lemah sehingga dikatakan matrukul hadis. Orang ni kena tinggal apa-apa periwayatan beliau terhadap hadis. Tetapi dari segi hukumnya dia dikira mutawatir. Sahabat-sahabat memang menggunakan ini sebagai kaedah di dalam masalah pinjaman yang ada unsur keuntungan. Pinjaman yang ada membawa manfaat. Pinjam, bayar lebih. Letak syarat daripada awal lagi. Ini sepakat ulama bermula daripada zaman sahabat lagi. Jadi dalam masalah ni, walaupun kita tengok hadis tak kuat, tetapi hujah ijma' ulama', hujah sepakat ulama' itu lebih kuat. Jadi hadis-hadis ni merupakan hadis sebagai penyokong saja kepada asar-asar daripada sahabat. Tuan-tuan, sebab itulah kadang-kadang kita bila kita tak mahir dari sudut fiqh, kadang-kadang kita jumpa amalan yang kita biasa lakukan, dalam mazhab kita kata begini, jumpa tengok hadis, oh hadis rupanya hadis ni hadis yang lemah, hadis yang dhaif, ataupun hadis yang tersangat dhaif, kita kata tak boleh dah ni, kena tinggal dah amalan ni. Saya nasihatkan jangan. Kerana apa? Kerana kadang-kadang walaupun dalam masalah tersebut ada hadis yang memang tidak boleh dijadikan hujah, tetapi ulama-ulama berhujah dengan hujah-hujah yang lain, menggunakan qiyas, menggunakan ijma' ulama'. Ada beberapa perkara yang memang tidak ada hadis yang sahih, tetapi digunakan ijma' ulama'. Sebagai contoh, saya nak bagi tahu dalam isu hudud ni. Dalam isu hudud, hadis yang menyatakan idra'ul hudud bisyubuhat, kamu tak boleh laksanakan hukum hudud bila ada kesamaran. Hadis tu kita cek jalan-jalan dia mengikut, bukan kita cek lah, kita lihat kajian-kajian ulama terhadap hadis tersebut. Dari sudut sanadnya memang tidak boleh kita naikkan hadis tersebut ke taraf hasan. Memang kita katakan hadis tersebut hadis yang dhaif. Tetapi dari segi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan para sahabat selepas daripada dia, memang kalau ada keraguan tak laksanakan hudud. Dia sebut pembuktian dia tak berapa jelas, tak laksanakan hudud. Tak laksanakan hudud bukan tidak mengkononkan, ni hak yang silap awak faham. Bila tak laksanakan hudud tak payahlah. Kita sekarang ni zaman penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan tu mengarut tu. Tapi tidak melaksanakan, bila dah dibicara tengok ada keraguan, tidak dilaksanakan. Hadis tersebut hadis yang dhaif. Tetapi semua ulama berhujah menggunakan kaedah tersebut dalam isu hudud. Tak ada mazhab kata walaupun ada keraguan tapi kita boleh potong tangan. Tak ada mazhab kata gitu. Tak ada mazhab kata walaupun ada keraguan kita boleh sebat orang yang berzina sampai 100 sebat. Jangan pula ada orang yang buat pandai-pandai, dia kata, "Oish,
boleh ni, kerana hadis ni hadis dhaif, kita langgar je hadis. Masalahnya bukan masalah hadis dhaif, tetapi perkara tersebut telah disepakati oleh ulama-ulama, amalan-amalan para sahabat dulu dijadikan hujah oleh ulama. Sebab itulah kita dalam mengkaji hadis, janganlah kita melanggar ulama-ulama fiqh. Itu satu benda yang sangat-sangat penting. Kerana setengah-setengah orang bila dia fokus pengajian hadis, habis dia langgar belaka orang lain. Langgar belaka orang lain. Ini suatu perkara yang kurang adab ataupun kurang tepat dari sudut pemahaman kepada hadis tersebut. Okey. Apa maksud hadis ni? Sebagaimana yang kita tahu, hadis ini secara jelas menyatakan bahawa orang-orang yang memberi pinjaman dengan meletakkan syarat. Ulama mengatakan dengan meletakkan syarat supaya dibayar dengan lebihan. Ada manfaat. Aku bagimu 1,000 dengan syarat begini. Maknanya ada keuntungan yang dijanjikan ketika memberi pinjaman tersebut. Ini dinamakan riba. Tapi kalau tak ada, dia termasuk dalam hadis yang pertama tadi yang kita baca. Hadis Abu Rafi' tadi yang Nabi menyatakan bahawa khiyaran nas ahsanuhum qada'an, fa inna khiyaran nas ahsanuhum qada'an. Mana orang yang saja nak bayar lebih, itu yang terbaik. Kita pinjam dengan orang 1,000, menghargai sumbangan dia, menghargai bantuan dia, kita bayar 1,100. Itu tak apa. Tapi kalau dia meletakkan mu mesti bayar 1,100, barulah jadi riba. Itu dua situasi yang berbeza. Aku tapi kita akan turun 1,200. Mana orang tu dapat 1,000 ke? Yang tu dikira syarat yang melanggar syariat. Tak boleh. Kita bagi 1,000, kita akad 1,200. Macam mana? Contoh kita tak. Kita pakai Islam. Kita dia jual kredit kat kita 3,000. Dia dah benar. Tapi kita akad 1,200. Tapi kita akad 3,200. Dia bagi 3,000. Jadi bagi 3,000. Tapi masih kita akad 3,800. Dia letakkan. Kalau kata dia bagi pinjam 3,800 lah. Dia dapat 3,000 je. Dia akad dengan 3,800, tetapi yang dapat kepada kita 3,000. Yang tu saya tak tahu dari sudut pelaksanaan dia macam mana. Satu kena apa? Saya nak jawab secara jelas pun saya tak pasti jugalah dari sudut pelaksanaan bank Islam tu macam mana. Jadi saya takut dia ada apa? Ada kaedah-kaedah yang lain. Saya tak berani nak kata juga apa 800 tu di sudut mana. Tapi kalau sudut pinjaman memang asas dia sebagaimana yang disebut sini, ataupun dikira bayaran perkhidmatan ke, yang tu sebenarnya dari sudut bayaran perkhidmatan pun kalau kita nak bahas panjang-panjang pun dia bagi saya pendapat yang tak berapa kuat jugalah. Sebab bila bayaran perkhidmatan dia kira macam kullu qardin jarra naf'an juga. Ataupun dia guna kaedah yang lain yang bukan pinjaman. Kalau jualan, hak tu bab lain. Mungkin dia jualan kad kot. Dia jual dengan harga sekian, esok mu bayar dengan harga sekian. Tu jualan mungkin dia boleh berbeza nilaian. Tapi kalau pinjaman memang tak boleh. Kalau pinjaman, tapi kaedah yang digunakan oleh Bank Islam dalam kad kredit itu, kita kena cek cara macam mana. Saya pun tak terlibat dengan bank dari masalah tu, memang agak sukarlah kita nak tahu. Kita jawab sepintas lalu kata haram, kita tak tahu dari sudut pelaksanaan dia juga tak tepat jawapan. Kerana kaedah menyatakan bahawa al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Kita nak menghukumkan sesuatu, mestilah dia merupakan cabang daripada gambaran dia. Bila kita tak tahu gambaran asal pelaksanaan
yang dilakukan oleh bank Islam, jangan pandai-pandai nak keluar hukum haram tak haramnya. Jadi kena tahu dulu, kena jumpa dulu orang yang bank Islam, cara macam mana, dapat detail, barulah kita boleh mengeluarkan satu gambaran. Sebagaimana yang kita tengok isu hudud juga. Isu hudud, tak apalah, kita kait dengan isu hudud sikit sehari dua ni. Isu hudud, yang mempertikaikan hudud, saya tengok di kalangan ahli-ahli agamawan, berpunca daripada apa? Mereka tidak dapat gambaran yang tepat. Mereka buat olahan dia mereka sendiri, guna kitab itu, cari kitab ini tak gitu gini, tapi mereka tak bertanya sendiri dengan orang yang terlibat dengan penggubalan hudud di Kelantan. Step demi step macam mana, langkah demi langkah macam mana, sehingga mereka barulah boleh kita nak menghukum mereka ni gopoh tak gopohnya, barulah betul. Tapi kalau setakat kita duduk di pejabat, kita hanya duduk dengan kitab kita saja, walaupun ratusan kitab, tapi gambaran sebenar yang Kelantan nak buat kita tak tahu, jangan cepat kita menghukum. Begitulah dalam isu ni. Saya hanya sebut hukum asal dalam isu pinjaman ini. Tapi dari sudut pelaksanaan yang dilakukan oleh bank, yang tu saya tak dapat satu gambaran yang jelas. Mungkin boleh tanya dengan Ustaz Zahrudin, dia apa? Dia banyak, dia memang dia terlibat secara apa, langsung dengan perbankan. Itu ataupun tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung, dia tahu selok-belok tu. Jadi saya ni hukum secara umum saja. Kita berpindah kepada babut taflis wal hajr. At-taflis, bab muflis dan penyitaan. An Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man adraka malahu bi'ainihi 'inda rajulin qad aflas fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, muttafaqun alaih. Abu Bakar bin Abdurrahman telah menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah menyatakan bahawa kami pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjumpai barang miliknya yang masih utuh, makna bi'ainihi, barang dia hak tu sungguh, masih berada di tangan orang yang jatuh muflis yang berhutang dengannya, maka dialah yang lebih berhak menyitanya. Dia boleh lebih berhak ambil barang tersebut. Jadi hadis ni Nabi kata, siapa yang jumpa barang dia tak ubah lagi, orang yang beli barang dia tapi tak bayar lagi, ni orang yang muflis, yang dia tak mampu nak bayar dan dia diisytihar muflis, dia layak ambil balik. Okey, ni sepintas lalu, syarah kita kemudian. Warawahu muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Warawahu Abu Dawud wa Malik min riwayati Abi Bakr bin Abdurrahman mursalan bilafzin ayyuma rajulun, ditulis itu. Ada kitab tulis ayyuma rajulin. Ayyuma rajulin. Rajulun. Ya. Ayyuma rajulin. Hak mana sebetul ni? Ayyuma rajulin, saya biasa gitu. Sebab kalau jangan kata salah lagi. Ayyuma rajulin, ma tersebut dinamakan ma zaidah. Jadi rajulin mudhafun ilaih. Jadi seolah-olah ayat ni ayyu rajulin. Kalau kita baca ayyuma rajulin memang jelas betul baris tersebut. Tapi kalau baca ayyuma rajulun, saya tak berapa pasti. Cuma saya boleh agak kalau baca ayyuma rajulun, ma tersebut
adalah ma kafah, ma yang menghalang kalimah daripada sebelumnya untuk beramal. Tapi saya nak kata ma kafah pun rasa-rasa macam tak berapa nak tepat. Dari segi nahunya, saya nak i'rab dari segi nahu tu rasa berat sikit kalau baca rajulun. Ada boleh baca rajulun ke? Tu. Rajulin. Kalau rajulun boleh lepas ke? Dalam komputer ana tu tak berapa nak pergi tu kalau rajulun. Yang confirm, yang ana berani confirm betul ayyuma rajulin. Tu confirm betul. Cuma wajah yang baca rajulun tu ana tak pastilah. Rasa macam canggung sikit, ataupun kalaulah betul ayyuma rajulun tetapi dia kaedah yang jarang kita jumpa. Yang biasa digunakan adalah ayyuma rajulin. Tak apalah, kita baca ayyuma rajulin dulu. Ayyuma rajulin ba'a mata'an fa aflasa alladhi bata'ahu wa lam yaqbid alladhi ba'ahu min thamanihi shay'a fa wajada mata'ahu bi'aini fa huwa ahaqqu bih wa in mata al-mushtari fa sahibul mata'i uswatul ghurama wa wasalahu al-Baihaqi wa dha'afahu tab'an li Abi Dawud. Abu Daud dan Malik meriwayatkan hadis ini melalui Abu Bakar bin Abdul Rahman secara mursal, iaitu Abu Bakar bin Abdul Rahman, dia seorang tabi'in, jadi meriwayatkan hadis daripada Nabi dengan tidak menyebut siapa dia sahabat, dengan redaksi yang berbunyi, barang siapa yang menjual suatu barang kepada seseorang lalu pihak yang membelinya itu jatuh muflis sementara dia masih belum menerima pembayarannya barang sekalipun, sikit pun tak dapat bayar lagi, tidak bayar lagi barang, kemudian dia menjumpai barang itu masih utuh padanya, jumpa barang tu, tengok barang tu molek lagi, tak berubah apa lagi, maka dia adalah orang yang paling berhak menyitanya, boleh diambil semula. Akan tetapi jika pihak yang membelinya meninggal dunia, maka kedudukan pemilik barang disamakan dengan para penagih piutang yang lain. Maknanya dia kalau dah meninggal dunia, harta tersebut jadi harta pesaka. Bila pesaka, dia kena bagi mana hutang, dia kena bayar mengikut qada nisbah yang ada pada nisbah orang yang berhutang dengan dia. Yang ni kita akan syarah. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi. Baihaqi telah meriwayatkan hadis ini secara mausul. Maknanya Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ni secara mausul, iaitu bersambung sanad sehingga Rasulullah. Namun dinilai lemah, iaitu riwayat yang bersambung sehingga Rasulullah ni lemah, ada perawi yang lemah. Sebagaimana taba'an li Abi Dawud, dia mengikut apa yang ada di dalam riwayat Abu Daud, iaitu Baihaqi dengan Abu Daud mendhaifkan hadis ini. Jadi syarah dia kita kena syarah tiga sekaligus. Wa rawa Abu Daud wa Ibnu Majah min riwayati Umar bin Khaldah qala. Abu Daud dan Ibnu Majah menurut riwayat Amr bin Khaldah berkata, Ataina Aba Hurairah fi sahibil lana qad aflas faqala. Kami datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama dengan seorang teman kami yang jatuh muflis. Maka Abu Hurairah berkata, La aqdiyanna fikum biqada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, aku benar-benar akan memutuskan perkaramu sesuai dengan peradilan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tindakan Rasulullah? Kenyataan Rasulullah, man aflasa aw mata fawajada rajulun mata'ahu bi'ainihi fahuwa ahaqqu bih. Wa sahahahu al-Hakim wa dha'afahu Abu Daud hadhihi ziyadah fi dzikril maut. Barang siapa yang jatuh muflis atau meninggal dunia dan pihak penghutang menemui barangnya masih utuh ada pada orang yang bersangkutan, maka dialah pihak yang paling berhak menyitanya. Hadis dinilai sahih oleh Hakim, namun Abu Daud menilainya dhaif
dan juga menilai dhaif tambahan yang menyebut kata atau meninggal dunia. Abu Daud menilainya dhaif penambahan meninggal dunia. Di sini terjemahan dia kurang tepat. Namun Abu Daud menilainya dhaif dan juga menilai dhaif tambahan. Tu kurang tepat. Terjemahan yang tepat, namun Abu Daud menilai dhaif tambahan yang menyebutkan kata atau meninggal dunia. Tambahan tersebut yang dinilai dhaif oleh Abu Daud. Okey. Hadis ni dia berkaitan dengan bab muflis. Apa makna muflis? Muflis ni bahasa Arab yang kita orang Melayu pun dah guna istilah muflis. Istilah muflis asal kalimah bahasa Arab, kita pun dah guna. Muflis orang yang telah diisytiharkan oleh hakim, oleh pemerintah, ataupun zaman sekarang ni kita boleh katakan diisytiharkan oleh mahkamah bahawa dia mempunyai hutang dan dia tak mampu bayar, dia diisytihar muflis. Orang yang diisytihar muflis ni kita lihat ada beberapa hukum. Di antaranya dia harta dia mahjur, harta dia disita, dia tidak boleh menguruskan lagi harta dia yang ada. Kena selesai dulu bab hutang-hutang yang dia tanggung. Jadi kita lihat orang yang muflis tak mampu nak bayar hutang. Dan kita tengok dalam hadis kita ni, hadis yang pertama, ada 3 hadis depan kita. Hadis Abu Hurairah menceritakan siapa yang jumpa, yang tengok harta dia ada lagi. Mamat tu dah muflis, beli kereta dengan kita, contoh, 1 sen tak bayar lagi. Mengikut riwayat Abu Hurairah ni kata fahuwa ahakku bihi min ghairi, dia boleh ambil terus harta tersebut. Riwayat yang kedua nyatakan menambah. Mana-mana lelaki yang menjual harta, mana-mana barang, kemudian muflislah orang yang membeli tersebut dan dia tak ambil bayaran langsung lagi. Ambil kereta, beli kereta dan kita langsung tak bayar syai'an sedikit pun, baru dia jumpa, dia berhak ambil balik. Langsung tak bayar. Jadi hadis yang pertama tadi tak sebut tentang bayaran, tapi hadis yang kedua kata langsung tak bayar. Hadis yang kedua ada tambah wa immatal mushtari, kalaulah orang yang beli tersebut mati. Tadi muflis, isu yang kedua isu mati pula. Dia beli barang tak ada nak bayar lagi, mati. Tengok barang tersebut, molek lagi. Ada pada dia, boleh kita ambil tak? Disebut di sini fasahibul mata'i uswatul ghurama. Tuan punya barang tu merupakan uswah. Apa makna uswatul ghurama? Ghurama ni dikatakan di sini sebagai pemilik barang disamakan dengan penagih piutang yang lain. Uswatul ghurama ni istilah, maknanya dia kena kongsi dengan orang lain yang berhutang dengan dia. Contoh, kalau Mamat mati, dia ambil kereta dengan kita, hutang langsung tak bayar lagi 5,000, dia mati. Adakah kita boleh nak ambil kereta dia? Kereta, memang kereta kita jual dengan dia, tak bayar langsung. Kalau tak mati tadi tak ada masalah. Tapi kalau mati, zahir hadis ni menyatakan uswatul ghurama, jadi kongsi. Kongsi macam mana? Dia hutang dengan kita 5,000, ada lagi orang lain hutang dengan dia, ada lagi hutang dia dengan orang lain 5,000 pula. Jadi kongsilah. Jadi nilaian kereta yang ada pada dia tu kita kena jual. Dapat berapa? Dapat okey, susut nilai katakan jadi 4,000. Jadi 4,000 tu bagi 50% hutang kepada kita, 50% hutang kepada orang lain. Itu dinamakan uswatul ghurama. Kita tak boleh nak ambil direct kita. Kenapa? Kerana kalau dia mati, kita ambil kereta kita, jadi kita, hak kita saja tu. Orang lain yang berhutang dengan dia tidak dapat apa-apa.
Tidak dapat apa-apa dalam isu kematian. Ini mafhum hadis ni. Mafhum hadis yang ketiga pula, yang diputuskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah menyatakan bahawa man aflasa aw mata. Dalam hadis ni Abu Hurairah kata serupa je. Orang yang mati ke muflis ke sama. Man aflasa aw mata. Siapa yang muflis ataupun mati, hukum dia sama. Kita boleh ambil. Tapi hadis ni tuan-tuan ada masalah. Walaupun disahihkan oleh Hakim, tapi sebagaimana kita tahu, Imam Hakim di dalam pentasihan terhadap hadis-hadis dalam kitab beliau Al-Mustadrak, beliau banyak melakukan apa? Tasahul. Banyak melakukan kesilapan-kesilapan dalam mentasihkan hadis. Jadi kalau Imam Hakim mengatakan hadis tu sahih, kita jangan kata sahih lagi. Kena cek dulu. Tengok adakah dia dipersetujui oleh ulama-ulama yang lain, baru kita ambil. Kalau ulama lain tolak, kita kena pakai kenyataan ulama lain. Bila ada khilaf di antara hakim dengan tokoh-tokoh yang lain dalam menghukum sesuatu hadis, kita pakai tokoh yang lain. Dalam hadis ni secara jelas yang bercanggah dengan Imam Hakim, Imam Abu Daud sendiri. Abu Daud mempertikaikan penambahan mati. Maknanya Abu Daud kata hadis ni sahih, tapi yang sahihnya tak ada kalimah mati. Penambahan mati itu tak sahih. Man aflasa aw mata. Sesiapa yang muflis ataupun mati. Abu Daud kata tambahan mati itu dhaif. Asal hadis ni adalah hadis sahih sebagaimana yang kita tahu. Bukhari dan Muslim meriwayatkan tanpa sebut mati. Jadi bila begitu menunjukkan bahawa hadis ni penambahan mati yang meletakkan mati hukumnya sama dengan muflis adalah hadis yang dhaif. Jadi itu 3 mafhum ringkas daripada hadis ni. Jadi kita lihat apakah hukum yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Dia ada beberapa gambaran. Gambaran yang pertama, kita jumpa barang kita di sisi orang yang muflis. Dia beli barang dengan kita dan dia belum bayar walaupun sedikit. Ambil kereta dengan kita 5,000. Kemudian dia diisytihar muflis. Hak yang ni memang kita boleh ambil balik kereta tanpa kongsi dengan orang lain. Dia dah diisytihar muflis, tak mati. Mati tak, tapi isytihar muflis, memang dia tak mampu nak bayar. Kita boleh ambil balik harta kita. Ni tidak berkongsi dengan orang lain. Ni yang pertama. Gambaran yang kedua, kita dapati orang muflis tersebut telah mengubah barang yang ada pada orang muflis tersebut telah berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Contoh, kita jual ladang sawit. Masa jual dulu, sawit ada lagi pokok dia. Tiba-tiba lepas kita jual, dia dah sodok dah. Tak ada dah. Kita nak dapat hasil pun tak ada dah. Dah berubah. Ataupun binatang. Masa kita jual unta dulu, kuda dulu, memang boleh berlari lagi. Tapi sekarang ni unta tu dah tua dah. Nak naik pun tak lepas dah. Jadi benda tu dah berubah. Bila dah berubah, para ulama khilaf, adakah kita boleh ambil balik ataupun tidak. Kebanyakan ulama kata tak boleh. Kerana apa? Kerana Nabi sebut dalam hadis tadi, bi'ainihi, kita dapati barang tersebut sebiji macam dulu. Maknanya kalau berlaku perubahan yang tidak mencacatkan sangat, perubahan yang dhail, yang terlalu sikit. Tapi kalaulah nampak perubahan tu ketara, tidak termasuk dalam hadis tadi. Bi'ainihi, dia terkeluar daripada kalimah bi'ainihi. Jadi jumhur ulama kata kita tak boleh nak ambil dah, nak tarik balik barang tersebut. Kita jual kereta dengan dia, tengok dia modified 50% dah berubah kereta.
Ataupun masa kita jual dulu molek, habis rompong sana rompong sini, teruk sangat dah. Jadi itu tidak boleh kita ambil mengikut jumhur ulama. Tapi ikut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i kata boleh lagi kita ambil. Boleh lagi kita ambil dengan cara macam mana? Kalaulah barang tersebut naik nilai, kita kena pulang balik berapa? Dia beli kereta dengan kita 5,000. Tengok waktu dia muflih, istilah muflih, kereta kita tu dia modify, tukar sport ring, tukar itu ini, jadi kereta antik, naik nilaian 20,000. Boleh kita ambil, bayar ke dia 15,000. Ataupun kereta kita dah jadi buruk, daripada 5,000, laku jual besi buruk ialah 500. Boleh ambil, jual 500, tapi kita tuntut balik daripada harta-harta dia yang lain, baki 4,500 lagi. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Kalau mengikut mazhab yang lain, jumhur ulama kata tak boleh terus. Ni kalau belum bayar. Gambaran yang ketiga, dah bayar separuh. Dia beli kereta dengan kita harga 5,000, dah bayar 1,000. Tiba-tiba isytihar muflih. Dalam isu ni jumhur ulama juga kata tak boleh kita nak ambil balik. Jumhur ulama kata tak boleh juga kita nak ambil balik kerana dia dah bayar separuh. Bila dah bayar separuh, kita melihat kepada hadis riwayat Abu Daud yang dengan Imam Malik tadi menyatakan walam yaqbid allazi ba'ahu min thamanihi syai'a, tak ambil sedikit pun harga lagi, bayaran lagi. Tapi mengikut mazhab Syafi'i boleh juga ambil. Dia baru bayar 1,000, kita ambil semula kereta kita. Oleh kerana kereta kita tu tak berubah lagi nilaian dia, jadi 1,000 tu kita pulang balik ke dia. Jadi ini pendapat mazhab Syafi'i. Dah apa hujah mazhab Syafi'i terhadap hadis pula? Apa jawapan dia? Jawapan mazhab Syafi'i terhadap hadis ni, dia kata apa? Hadis ni sebagaimana yang kita lihat daripada awal tadi, Imam Malik dan Abu Daud meriwayatkannya secara mursal. Hadis mursal sebahagian daripada hadis dhaif. Jadi aku tak pegang dengan hadis dhaif ni. Jadi aku tidak berpegang dengan hadis ni kerana hadis ni ada kecacatan di sudut sanadnya. Jadi dia kata boleh ambil balik. Gambaran yang keempat, mati orang yang ambil barang tersebut. Dia beli barang, tak ada nak bayar lagi, mati. Yang ni ulama menyatakan bahawa dalam isu ni tuan punya barang. Jumhur ulama menyatakan tuan punya barang tidak boleh lagi mengambil barang dia. Barang dia hanya jadi pesaka, dan pesaka dinilai harga pesaka yang ditinggalkan dia oleh si mati, dan daripada nilaian tersebut dibahagikan hutang kepada pemihutang. Walaupun kereta kita tu dia berhutang dengan kita, tapi rupanya di sana dia ada lagi berhutang dengan orang lain, kerana harga kereta kita tu kena kongsilah dengan orang-orang lain juga. Ni mengikut jumhur ulama. Ni kesimpulan daripada 3 hadis ni. Tak berkongsi macam mana? Sebagaimana yang nak sebut tadi, jumhur ulama menyatakan bila dah mati kita tak ada hak nak ambil. Maknanya bila tak ada hak nak ambil, dia jadi uswatul ghurama. Bila barang tersebut dia jadi pesaka, dan tuan pewaris dia kena jual untuk melunaskan hutang. Kita tak boleh nak ambil balik. Ni mengikut pendapat jumhur ulama.
Tapi kalau ikut pendapat setengah daripada ulama, di antaranya Imam Syafi'i sendiri mengatakan boleh juga kita ambil. Tak ada beza dia mazhab Syafi'i dia menyamakan di antara muflis dengan mati. Oleh kerana barang tu memang confirm barang kita sungguh. Yang dia tak bayar hutang pun dengan kita boleh ambil semula. Ni satu pandangan. Jadi masalah ni masih dikira masalah yang khilaf di kalangan ulama. Maknanya saya mula-mula tak berapa nak sebut dah tadi, kerana saya melihat pendapat yang jumhur ulama tu lebih kuat. Tapi oleh kerana Haji tanya tadi, sebutlah juga pendapat mazhab Syafi'i, kerana mereka berhujah juga pula dengan hujah yang lain selain daripada hadis ni, iaitu ada hadis yang menyatakan bahawa man adraka malahu bi'ainih inda rajul, sesiapa yang jumpa harta dia sungguh di sisi seorang yang berhutang. Bila sebut situ secara umum, tak kira hidup ataupun mati, tak kira muflih ataupun mati, maka Imam Syafi'i menghukum secara umum, tak ada beza di antara mati ataupun muflis. Ni tapi mengikut Dr. Nuruddin Ittib, pendapat jumhur merupakan pendapat yang terkuat dalam isu ni. Hadis seterusnya, وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد, jangan baca li, layu, layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatah, rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa 'allaqahu al-Bukhari wa sahhahu Ibn Hibban. Amr bin Asy-Syarid telah menceritakan daripada ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, layul wajid, orang yang berkemampuan. Al-wajid, orang yang berkemampuan. Layu, maknanya dia menangguhkan hutangnya. Layu ni orang yang sikap menangguhkan hutang oleh al-wajid, oleh orang yang berkemampuan, menyebabkan yuhillu irdahu wa uqubatah, akan tercemar kehormatannya, halal kehormatannya, dan berhak mendapat hukuman. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i, sedangkan Bukhari hanya meriwayatkannya secara mu'allaq. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Ingat tak apa makna hadis mu'allaq? Mu'allaq dalam Bukhari, hadis yang Imam Bukhari sebut tanpa sanad. Dan mana-mana hadis yang Imam Bukhari sebut tanpa sanad, apakah hukum dia? Siapa ingat? Hadis yang Imam Bukhari sebut dengan sanad dia, haddatsana fulan an fulan, yang tu sahih. Tapi hadis yang Imam Bukhari sebut tanpa sanad, qala Rasulullah terus, ataupun qala Umar, ataupun wa yuzkaru an Rasulillah, disebut daripada Rasulullah terus gitu, tanpa menyatakan siapa guru dia sehingga sampai kepada Rasulullah, apakah hukumnya? Saya ulang sepintas lalu. Hadis mu'allaq dalam Bukhari terbahagi pada dua. Yang pertama, yang digunakan, Imam Bukhari menggunakan lafaz yang jazam, lafaz yang pasti. Lafaz yang jazam, yang pasti macam mana? Imam Bukhari menyatakan qala Rasulullah, Rasulullah berkata, bersabda. Bila kenyataan yang sedemikian rupa menunjukkan bahawa hadis tersebut setelah dikaji oleh ulama-ulama lain, ulama menyatakan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih bila dikatakan qala Rasulullah ataupun seumpamanya, dinamakan sirah jazam. Yang kedua, yang digunakan oleh Imam Bukhari dengan sirah tamrid. Apa makna sirah tamrid? Iaitu dengan kenyataan yang tidak berapa pasti. Wa ruwiya an Rasulillah, diriwayatkan daripada Rasulullah. Wa yuzkaru anin Nabi, disebut daripada Nabi. Tengok tu. Yang tadi confirm qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Ni
diriwayatkan daripada Rasulullah, disebut daripada Nabi. Lafaz-lafaz yang ada kurang kepastian, dinamakan lafaz sirah tamrid. Sirah tamrid ini apakah hukumnya? Adakah dhaif? Ulama kata sirah tamrid ini perlu kepada satu kajian. Tak semestinya sahih dan tidak semestinya dhaif. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dia ada satu kitab Taghliqut Ta'liq, khusus membahaskan hadis-hadis muallaq dalam Sahih Bukhari. Taghliqut Ta'liq. Jadi kaitan hadis ni, kalau sebagaimana yang disebut oleh para ulama, bahawa Imam Bukhari menggunakan lafaz wa yuzkaru anin nabi, dan disebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan sirah tamrid. Dinyatakan daripada Nabi. Imam Bukhari tak kata Rasulullah bersabda. Kalau Rasulullah bersabda tak perlu pada kajian. Jadi hukum hadis yang seumpama ni dinyatakan oleh ulama kena cek semula, buat kajian. Dan setelah dikaji, dalam hadis ini ada seorang yang dipertikaikan, yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Maimun, seorang yang dipertikaikan, yang dikatakan majhul, dan juga walaupun dia dipertikaikan, tetapi ada tokoh-tokoh yang mengangkat kedudukan beliau ini menjadi seorang yang telah dikenali, yang maknanya seorang perawi dalam hadis ni dia ada khilaf di kalangan ulama. Dia ni boleh kita terima ataupun tidak, dengan bahasa mudah begitulah. Muhammad bin Abdullah bin Maimun ni boleh terima ataupun tidak, ada khilaf di kalangan ulama. Ada kata dia ni majhul, tak boleh diterima, ada kata boleh diterima. Sebab itulah khilaf dalam hadis, dalam menghukumkan hadis, kadang-kadang berpunca daripada khilaf dalam menentukan periwayat tersebut dipercayai ataupun sebaliknya. Tapi hadis ni walaupun ada khilaf terhadap Muhammad bin Maimun, tetapi banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyokong hadis ini, dan sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dan Imam Nuruddin Al-Haythami rahimahullahu ta'ala menghukum hadis ini sebagai hadis yang hasan. Imam Hakim dan Ibn Hibban menghukumnya sebagai sahih. Okey. Jadi apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni, Nabi sangat tak bersetuju orang yang berhutang ni dia buat lembu kenyang. Dia reti nak berhutang dengan orang, dia dah ada duit apa tu buat tak tahu je. Tak reti. Nak pinjam reti, nak bayar buat tak reti. Tu. Nabi cukup-cukup marah sehingga Nabi kata apa? Yuhillu irdah. Orang yang berkemampuan nak bayar hutang ni, bila dia melewat-lewatkan, halal irdah, kehormatannya. Apa makna halal kehormatannya? Para ulama menyatakan orang yang macam ni boleh kita isytihar. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bahawa si Mamat ni kalau dia nak berhutang jangan bagi, sebab saya kena dah. Dia berhutang dengan saya RM500 sampai hari ni tak bayar. Saya puas minta hutang, tengok dia tukar kereta baru. 500 je. Minta hutang, tengok tukar superbike baru. Minta hutang, tengok. Maknanya keadaan dia menunjukkan dia mampu nak bayar hutang, tapi dia tak nak bayar hutang. Yuhillu irdah, halal kehormatan dia. Mana kita nak memalukan dia depan orang ramai? Boleh. Kerana apa? Kerana orang yang macam ni, bukan tujuan kita nak memalukan dia semata-mata, tetapi tujuan kita nak mengelakkan orang lain supaya tidak tertipu dengan orang yang seumpama ni. Kerana penyakit orang suka berhutang, tak suka bayar ni memang ada. Penyakit ni kalau kita tak khabar ke orang, ramailah jadi mangsa. Sebab itulah untuk nak mengelakkan masyarakat umum tertipu dengan orang yang seumpama ni, boleh kita isytihar. Tulis nama kat masjid. Orang ni si fulan bin si fulan, kalau nak minta hutang jangan bagi. Ramai dah jemaah masjid ni kena. Gantung gambar pun tak apa. Muka ni buat kesian macam mana, tombok atas dahi kata. Contoh, tu yuhillu irda. Dan bukan setakat
kehormatan dia, wa uqubatah, boleh dikenakan tindakan. Pihak yang berwajib boleh mengenakan tindakan, memaksa dia, menangkap dia sebagai contohnya dalam penjara, sehingga dia kalau nak lepas, boleh aku nak lepas kamu dalam penjara, bayar hutang dulu. Nak lepas, okey, pergi cocok duit di bank, bayar hutang, baru polis boleh lepas. Ni di antara tindakan-tindakan, maknanya orang yang boleh dikenakan tindakan, dan tindakan ini dinamakan sebagai tindakan ta'zir. Okey. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang yang menderita musibah, kerugian kerana buah-buahan yang telah dibelinya. Dia beli buah banyak-banyak, tiba-tiba buah tu rosak dalam keadaan ada penyakit, ada masalah, sehingga hutangnya banyak hutang. Barang dah beli tapi tak bayar lagi, rosak, kena banjir sebagai contohnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kamu kepadanya. Maka orang ramai pun mula bersedekah kepadanya, namun demikian masih juga belum boleh menutup semua hutangnya. Sahabat lain tolong dah bantu, tapi tak cukup lagi nak bayar hutang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para penagih piutangnya, ambillah oleh kamu apa yang masih tertinggal padanya, tiada lain bagi kamu kecuali hanya itu. Mana Rasulullah kata, orang yang nak tutup kepada orang yang menuntut hutang dengan orang yang malang tadi, dia kata, mu ambil lah dulu hak ni, jadi janganlah kamu nak paksa dia. Hak lain tu, hutang-hutang kamu, hak yang lain tu tunggulah kemudian. Jadi dalam hadis ni ada beberapa pengajaran yang kita dapat ambil. Yang pertama sekali, bagaimana Nabi menggalakkan para sahabat radhiyallahu taala anhum membantu orang susah. Dia berhutang, tak kiralah berhutang nak menega nak apa, berhutang dulu, ambil barang, tiba-tiba barang rosak. Zaman sekarang ni contoh paling mudah, banjir. Beli dulu bertong-tong, tengok banjir, habis nak bayar hutang tak lepas, tukar tutup hutang alung dah ada dah, tunggu. Tukang tutup hutang dah menuntut. Jadi Nabi galakkan kita membantu. Membantu untuk orang nak menyelesaikan hutang. Bantu. Setelah kita bantu, tiba-tiba tak mampu lagi nak bayar keseluruhan hutang dia. Jadi Nabi juga mengajar orang yang bagi hutang, kamu jangan memaksa sangat orang susah. Dia tu dah mampu, dia dah susah, dia dah gitu, orang dah bantu dia, tak mampu lagi nak bayar keseluruhan hutang dia. Tak apalah, baliklah dulu. Baliklah dulu. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika adalah seseorang tersebut yang berhutang tersebut, dia berada dalam keadaan yang susah, tak mampu bayar hutang, fanaziratun ila maisarah, maka hendaklah kamu tangguhkan hingga waktu dia mampu. Mana kita kena bagi tangguh, jangan paksa. Sebab itulah sistem memaksa orang bayar hutang dalam keadaan orang yang tak mampu, itu bukannya cara-cara yang sebenar. Sepatutnya kita bagi peluang untuk mereka mencari pendapatan untuk bayar hutang kita, ataupun wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kamu nak sedekah tu yang terbaik. Tak apalah, tengok mu susah sangat hutang tu, bereslah, langsai je. Tu khairul lakum adalah yang terbaik. Ni pengajaran daripada hadis ni. Cuma jangan kita silap faham. Jangan kita silap faham. Kita tengok hadis Nabi kata, di akhir hadis ni Nabi suruh kamu ambil, iaitu orang yang bagi hutang tu ambil apa yang ada. Kamu tak boleh ambil lebih daripada tu, kerana itulah kemampuan. Bukan bererti
Orang yang berhutang wajib bayar banyak tu saja. Tetapi orang yang memberi hutang, dia tak boleh memaksa untuk bayar sekaligus pada waktu susah tu. Tapi bagi orang yang berhutang, pada kemudian hari daripada tu wajib juga dia selesaikan hutang dia. Ini maksud yang sebenar daripada hadis ini. Kita habiskan satu hadis lagi. Ada kait dengan hutang. Wa an ibn Ka'b bin Malik radhiyallahu an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara ala Mu'adz malah wa ba'ahu fi dainin kana alaihi. Rawahu Ad-Darqutni wa sahhahu Al-Hakim wa akhrajahu Abu Dawud mursala wa rujjiha irsalah. Ibnu Ka'ab bin Malik, anak Ka'ab bin Malik menceritakan daripada ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyita harta Muaz lalu menjualkannya untuk menutup hutang-hutangnya. Hadis riwayat Darqutni dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, namun Abu Daud mendengarkannya secara mursal dan ia mentarjihkan ataupun membenarkan kemursalannya. Ini istilah hadis yang kita biasa jumpa dah. Jadi hadis ni dia sudut sanadnya ada perbahasan di kalangan ulama tentang kesahihannya. Imam Hakim menghukumnya sahih, tapi Imam Abu Daud menghukumkan hadis ni hadis mursal, iaitu hadis yang apa makna mursal di sini? Hadis diriwayatkan oleh anak kepada Ka'ab bin Malik daripada ayahnya. Maknanya bila sebut mursal tak timbul sahabat. Mana sahabat tak ada. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqa. Dan hadis mursal hadis yang gugur sahabat. Jadi bila sebut mursal maknanya hadis ni daripada anak Ka'ab bin Malik terus kepada menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengajaran hadis ni? Rasulullah melakukan hajar. Hajar ni maknanya harta yang dimiliki oleh seseorang walaupun tak muflih, tapi dia disekat daripada menguruskan harta dia. Contoh di sini Muaz bin Jabal, dia berhutang, dia tak nak bayar hutang. Rasulullah ambil harta dia, jual, hasil daripada jualan tersebut Nabi selesaikan hutang dia. Ini di antara golongan yang mahjur, golongan yang dikira harta dia boleh disita oleh pemerintah ataupun oleh hakim mahkamah. Hakim mahkamah boleh buat keputusan dia ni harta dia tak boleh menguruskan harta dia. Mahkamah boleh ambil harta dan ambil harta dia untuk nak selesaikan hutang-hutang dia. Ni satu hukum dalam Islam. Tapi tuan-tuan, Islam ni merupakan agama yang la yazlimun wa la yuzlamun, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Walaupun dia menyita harta, tapi kalau ada lebihan dia pulang balik ke tuan. Ini tak berlaku dalam sistem ekonomi lain. Kapitalis kita ni mengamalkan sistem ekonomi kapitalis tak berlaku begini. Contoh dalam isu yang seumpama ni, kalau katakan hamba Allah tu dia berhutang, dia tak nak bayar, pihak yang berwajib boleh ambil harta dia untuk selesaikan hutang dia dengan orang lain. Ada lebihan, pulang balik kepada tuan. Tapi sistem yang biasa amal, bila dah rampas, tak ada dah nak pulang. Tak ada dah nak pulang dah. Ni sistem yang tidak menepati syarak. Kerana apa? Sistem ini dia menindah orang susah. Menindah orang susah. Dah rugi pula. Dah lah dia tak mampu bayar hutang, menindah pula. Banyak mana dia rugi. Tapi Islam dia ambil, mu tak mampu nak bayar, okey, ada lebihan, pulang balik kepada kamu. Ni cantiknya sistem ekonomi Islam. Sebab itulah tuan-tuan, kalau orang kata nak laksana hudud nanti, ekonomi stabil nanti itu ni, kalau ekonomi pun ikut kapitalis, nak stabil macam mana?
Nanti negara stabil daripada itu, daripada jenayah. Sistem tak ikut Islam, nak molek macam mana? Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok kemungkinan lah, kalau kita mewawakan nak melaksanakan sistem ekonomi Islam, lain pula orang kata. Orang kata nantilah kita sistem keluargaan pun tak settle lagi. Kena settle keluarga dulu, barulah ekonomi. Mungkin situ pula dia belik. Bila kita nak gubal sistem kekeluargaan Islam, ada pula bunyi kata apa? Nanti dululah. Umat Islam disuruh ibadat pun tak settle lagi. Ibadat pun tak settle lagi. Berapa ramai orang tak semayang. Semayang pun tak tahu sah ke tak. Rukun batalnya pun ramai tak tahu lagi. Jadi selesaikan ibadat dulu baru nak. Tuan-tuan, hukum Islam ni tak akan selesai kalau kita buat satu-satu. Kena buat semua. Dan buat semua pun, tuan-tuan, hukum Islam ni, kalau kita buat semua, Islam menjamin boleh menguruskan masalah. Tetapi bukannya boleh menyelesaikan 100% masalah tak. Jangan kita kata bila laksanakan hudud confirm 100% tak ada mencuri tak. Tetapi kecurian, kes-kes kecurian kita boleh uruskan mengikut cara yang sebenar. Kes-kes qazah kita boleh uruskan mengikut cara yang sebenar. Bukan kata tak ada langsung habis jadi wali Allah belaka. Tidak. Kenapa? Kerana dunia ni Allah Ta'ala dah sebut walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la huddimat sawami wa bi'un wa salawat. Ni soalan mau ada. Tanya ayat yang banyak dalam Quran. Jawab lain kita pusing kot lain. Kerana sunnah tadafu' pertembungan di antara orang jahat dan orang baik ni, itulah merupakan sunnah yang boleh menyelamatkan dunia. Kalau baik belaka, dunia tak jadi itu. Sebab itulah tuan-tuan, bila ada pro dan kontra, dia ada juga memberi kebaikan kepada kita. Okey. Hadis berkaitan dengan masalah hajar, dan insya-Allah kita akan sambung bab balik pula pada minggu-minggu yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.